Kita selesai daripada menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah, dan insya-Allah diberikan kekuatan dalam istiqamah beramal, beribadah semata-mata karenanya, insya-Allah. Jadi saya nak bawakan faedah daripada kitab Al-Jawharul Mawhub wa Munabbihatil Qulub. Kitab ni judulnya atau namanya, tajuk kitab ni diberi nama Al-Jawharul Mawhub wa Munabbihatil Qulub. Jawharul Mawhub, permata pemberian, wa Munabbihatil Qulub, iaitu bagi hati-hati, segala hati yang lalai. Jadi kitab ni bagus. Sebab apa jadi bagus? Sebab ini kitab terjemahan daripada kitab Arab yang dikarang oleh seorang ulama besar Jawi atau tanah Melayu, namanya Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kelantani radhiyallahu ta'ala anhu. Kitab ni dipakai di pondok-pondok. Pernah saya belajar di pondok guna kitab ni juga. Dan kitab ni terjemahan daripada kitab Arab yang dikarang oleh seorang ulama besar dari kalangan imam-imam dalam mazhab Syafi'i, iaitulah Al-Hafiz Imam Jalaluddin As-Suyuti radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi meskipun tuan-tuan kita tak pandai nak baca kitab Arab, tak pandai nak baca kitab Arab, lebih-lebih kita lah, tapi ada ulama Jawi ataupun ulama Melayu yang terjemahkan daripada asal kitabnya, iaitu yang dikarang dengan dalam bahasa Arab. Jadi alhamdulillah pada malam ni kita nak bawakan beberapa daripada faedah pengenalan kitab ni dulu, insya-Allah. Kemudian kita akan bacakan kitab ni. Saya baca mukaddimah dia. Ini mukaddimah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bismillah ni panggil basmalah. Nama dia basmalah. Masdar dia basmalah. Asal terbit perkataan basmalah. Tapi kalau orang kata baca olehmu akan basmalah, maknanya Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Sama juga baca Fatihah, nescaya akan dibaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim ila akhir. Itu Fatihah. Jadi kalau orang sebut baca basmalah, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kitab para ulama ni dimulakan dengan basmalah, mesti ada sebab. Mesti ada sebab, alasan dimulakan kitab-kitab mereka ini dengan basmalah radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi begitu juga pada Syekh Ali Abdul Rahman, mulakan juga kitabnya dengan basmalah. Sebab apa tu? Kebiasaannya ulama beralasan dengan dua sebab ni, sebab besar. Banyak sebab lain, tapi hak ni dua sebab besar. Pertama, kerana beramal dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Wa fi riwayatin fahuwa abtar, wa fi riwayatin fahuwa ajdam. Tiap-tiap urusan yang dipandang baik oleh syarak, dianggap penting oleh syarak, sekiranya tidak dilaksanakan atau tidak disebutkan di sana Bismillahirrahmanirrahim, nescaya ia terputus. Apa makna terputus? Sedikitnya dan kurangnya barakah. Sebab itulah para ulama mulakan dengan basmalah. Penulisannya, buka kitabnya, ambil kertasnya, dengan tujuan supaya ilmu itu berkembang, manfaatnya itu sampai kepada umat Islam. Maka dimulakan dengan basmalah, barakah kebaikannya bertambah-tambah. Sebab tu pengarangnya sudah meninggal dunia lama, tapi tetap ada orang yang membaca, orang yang beramal. Dan yang membaca, yang beramal itu kebanyakan daripada orang-orang soleh, orang yang buka pondok, orang yang buka pesantren, orang yang niatnya baik, nak mengembangkan agama, guna kitab dia. Nampak? Sebab tu kita pun nak macam tu juga. Hari ni kita pengasas katalah. Pengasas lah orang awalin berjemaah di taman ni, apa taman tak tahu ni. Taman ni
kemudian disusuli oleh orang-orang selepasnya. Sebab atas niat kita baik tu menyebabkan kalau kita dah tak ada pun esok ada yang meneruskan. Sebab tu penting niat. Niyatu afdalu minal amal. Bermula niat itu terlebih afdal, yakni diutamakan berbanding dengan amalan, kerana amalan tu dikira sah atas niat yang betul. Sebab itulah para ulama dari kalangan ahli hadis memulakan kitab-kitab mereka itu kebanyakannya dengan meletakkan hadis innamal a'malu binniyat. Supaya apa? Supaya mereka ingat niat mereka mengarang kitab, mengumpulkan hadis semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitulah contoh yang perlu kita ikut. Niat kita belajar, niat kita bukan kerana nak membeza-bezakan orang yang mengajar, tidak. Tapi niat kita semata-mata jikalau ada baik dan manfaat, mudah-mudahan Allah Taala berikan kepada kita. Itu niat kita tu. Dapat beramal dengan apa yang kita tahu. Kadang-kadang ada orang dia datang, dia tak tahu, dia tak faham. Tapi oleh kerana dia datang tu dengan niat yang baik, boleh jadi akan datang dia faham. Ataupun dia mati dalam keadaan dia tak banyak ilmu pengetahuan, walaupun hari-hari kata mengaji, tapi tak banyak yang dia tahu, tapi seolah-olah macam khatam kitab. Kenapa tu? Asal daripada niat tu. Asal daripada niat tu. Niat apa? Masuk dalam kota orang mengaji. Sebenarnya dituntut kita mengaji fardu ain ni. Fardu ain ni, mengaji fardu ain ni daripada peringkat awal lagi. Daripada peringkat awal. Maknanya tak ada alasan orang itu tak mengaji, melainkan dia bukan mukallaf. Masalahnya kita tak kenal siapa mukallaf. Sebab bila tak belajar, tak tahu apa syarat mukallaf, sehingga dipanggil sebagai mukallaf. Mukallaf tu pertama dia aqil, berakal ia. Yang kedua baligh, sampai alamat-alamat baligh. Ada pada dia tu alamat baligh dan dikira sebagai baligh. Yang ketiga sempurna panca indera. Sempurna panca indera dekat situ kalau lahir tak sepasang lah, buta dan pekak, itu dikira mukallaf lah. Kalau lahir buta dan pekak, maknanya uzur di situ, tak boleh nak mengaji. Ya, kalau dah buta pekak macam boleh mengaji daripada kecil. Buta pekak, nak tengok tak boleh, nak dengar tak boleh. Nampak? Dia tak mukallaf. Dia tak mukallaf. Orang nak ajarkan pun dia tak dengar. Itu tak mukallaf. Kadang-kadang kita yang tak buta tak pekak pun payah nak masuk, lagi buta pekak. Kemudian yang keempatnya sampai seru Islam. Bila mana cukup syarat ni dipanggil mukallaf. Sebab itulah wajib bagi tiap-tiap mukallaf mengaji fardu ain, daripada usuluddin, daripada fiqh, daripada tasawuf. Siapa mukallaf? Kita ni tak kira umur kita berapa pun. Tak kira umur kita peringkat awal 30-an ke 25 ke atau 40 ke 50 ke 70, asal nama tak faham fardu ain, ketika itu wajib. Sebab selama ni dah lama berdosa dah, sebab tak mengaji. Tak ada orang lahir-lahir tua gitu je. Ada ruang, peluang dia untuk belajar. Ada masa dia belajar, tapi oleh kerana kadang-kadang lalai sikit, sibuk. Maka ada peluang ni tuan-tuan, niat masuk kota orang mengaji lah. Supaya apa? Mudah-mudahan barang yang lepas tu, kemungkinan kita tinggal belajar tu kerana kelalaian, dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab kita masuk tu taubat. Jangan sangka kita masuk-masuk ni sebagai orang yang gah, aku lebih faham Islam daripada orang lain. Jangan. Sedangkan kamu sudah lama berbuat dosa dengan Allah dalam keadaan tak sedar, tidak menyedari. Tak sedar. Baik. Sebab tu kitab-kitab macam gini bagus untuk tambih hati. Sebab tu dipanggil wa munabbihatil qulub, bagi menegur macam tambih tu, macam munabbih. Kalau sembahyang tarawih tu kan ada belakang munabbih, ada munabbih dia. Kalau silap ada orang tegur. Ni wa munabbihatil qulub, peringatan-peringatan, teguran-teguran bagi hati yang lalai. Sebab apa dah ada hati yang lalai? Sebab apa jadi ada lalai itu? Sebab bila datang lalai, ada 9 perkara ni automatik. 9 perkara ni. Inilah pedang syaitan dipanggil. Jadi kalau datang
penyakit lalai ni ada 9 tu datang. Nanti lagi akan datang syarah dia. Kita rasa macam semayang kita dah khusyuk sangat tak? Kita rasa kita lah yang paling tingginya darjat. Selangkah lagi masuk syurga ni. Sebab tu hikmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita astaghfirullah lepas sembahyang. Kan kita lepas baca Assalamualaikum warahmatullahi. Itu. Dah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita pun sapu. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Allahumma alhib 'anil hamma wal hazan. Terpulang kalau kata yang tak nak sapu dah. Jangan marah orang sapu. Boleh sapu. Sambil membaca Bismillahilladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Allahumma alhib 'anil hamma wal hazan. Dalam kitab 100 masalah agama bagi Kiai Syafi'i Hadami dalil boleh buat macam gini. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Allahumma adzim an hamal hazan. Ada dalil ni nas dia. Cuma kalau dhaif ke apa ke, kalau dalam erti kata fadail tak ada masalah kalau nak beramal. Jadi kalau ini khilaf ulama, tak ada hak kamu untuk mengatakan orang yang buat macam gitu bid'ah. Nampak tu. Kena ngaji lah. Ngaji bawa hati tenang. Dia alamat hati tak tenang ni, asyik cakap orang bid'ah. Itu hati tak tenang lah tu. Tak tenang ni. Tak tenang. Orang sambut maulid dia panas punggung. Tak ada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maulid tak ada zaman Rasulullah. Di engkau tu tak ada zaman Rasulullah. Diri engkau tu sendiri tak ada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan buat pasal. Jangan semua benda nak cakap tak ada zaman Rasulullah. Tapi kita stop dulu. Sebab nanti panas pula. Itu maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kata. Itu alasan pertama kerana beramal dengan hadis itu. Yang kedua, kerana apa ni? Kerana ittiba'u kutubus samawiyah. Kerana mengikut kitab-kitab yang diturun daripada langit. Itu dia. Turun daripada langit, semuanya bermula dengan basmalah, yakni bismillahirrahmanirrahim, meskipun dalam bahasa Suryani ataupun Ibrani, tapi tetap mafhumnya bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran ya jelas bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Tu bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk nak ittiba', nak ngikut, tabarruk mengikut, maka diletakkan basmalah pada penulisan-penulisan para ulama ni kerana nak tabarruk, ikutan. Kalau Quran tulis basmalah, dia pun nak ngikut juga basmalah tu. Nampak? Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Maka pada basmalah ini, bismillahirrahmanirrahim ni, ada berapa tu huruf tu? Banyak hurufnya. Tak kurang ada kurang. Baik, dalam basmalah ni, dia mula dengan huruf ba. Dia huruf ba. Kenapa dimulakan dengan huruf ba? Kerana ada rahsia. Rahsia ciptaan, rahsia pengakuan, rahsia diri manusia tu terhimpun dalam huruf ba tu. Maka sebab itulah dikatakan syarah dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin, dia kata seluruh rahsia-rahsia pada kitab-kitab lama, yakni kitab Taurat, Zabur, Injil, rahsia dan makna-maknanya, tafsiran-tafsirannya terhimpun di dalam Al-Quranul Karim. Sebab tu kalau kita baca Quran, pahalanya besar macam baca semua kitab. Tu terhimpun dalam tu. Alangkah istimewanya menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita disuruh bersyukur. Syukur yang tak habis-habis. Yang namanya syukur, ya tak habis-habis. Macam mana syukur nak habis? Nikmat untuk tergerak hati nak bersyukur, itu perlu disyukuri. Okey, sekarang saya bersyukur. Saya bersyukur sebab saya dapat makan yang lazat-lazat. Baik. Gerak untuk bersyukur ke atas nikmat makan lazat-lazat tu, syukur juga kena. Nampak? Sebelum tu lagi kena syukur juga. Sebab itu dikatakan syukur bagi hamba itu tidak habis. Ni hikmahnya. Lepas daripada semayang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kenapa? Tu saya dah syarah kat sini kan. Ya tak? Tapi lupalah. Saya dah syarah kat sini. Kita tak buat benda yang salah, tapi kita semayang.
Tapi mengapa diajarkan istighfar? Supaya kita tak pandang diri kita melakukan ketaatan dengan sempurna. Meskipun kita yang buat ketaatan tadi tu, meskipun secara zahirnya memang kita lah. Usalli fardu maghribi, sembahyang tadi tu. Saja aku sembahyang fardu maghrib, makmuman mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Kita rukuk, kita sujud, kita duduk antara dua sujud, kemudian bagi salam, habis sembahyang, lega, dapat sembahyang. Tapi diajarkan istighfar juga, supaya jangan tengok kesempurnaan, tetapi tengok kekurangan. Sebab bila mana hamba itu istighfar, hamba itu mengaku dirinya tak pernah buat satu ketaatan itu dengan sempurna. Nampak tu? Itu rahsia istighfar yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu orang-orang arif, mereka sembahyang tak pernah rasa diri mereka ada kedudukan di sisi Allah, tak. Tetapi mereka diangkat di sisi Allah. Mereka yang paling khusyuk. Yang kita ni rasa khusyuk tapi tak khusyuk. Dia beza tu. Kita rasa-rasa dalam keadaan kita tak belajar, dalam keadaan kita ni penuh dengan, kalau maksiat zahir, minum arak, zina, itu maksiat, dosa besar, na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau maksiat besar, orang boleh nampak, dia boleh tahu nak taubat tu, tinggal lagi tangguhkan taubatnya. Orang kadang-kadang, orang Islam biasa, dia buat kerja haram tu, dia tahu benda tu haram, dia menangguhkan taubat, jadi haram lagi tu. Tapi dia tahu tak benda tu tak baik? Tahu tak? Tinggal tangguhkan je. Tangguhkan bertaubat. Sebab seronok buat benda tu. Tapi orang yang sesat dalam maksiat, dalam ketaatan, itu sesat dalam maksiat tadi tu. Kalau sesat dalam ketaatan, nak taubat, tak taubat. Sebab apa? Rasa diri sempurna. Rasa diri, apalah nak taubat? Aku dah buat amalan, nak taubat apa? Sedangkan maksiat dalam ketaatan itu lebih dahsyat, dan selalu dia buat dalam keadaan dia tak sedar. Sebab itulah para ulama, orang-orang arif menghabiskan masa mereka dengan ini. Sebab maksiat ini tidak dilihat, tidak kelihatan bahayanya, dahsyatnya. Sebab apa? Menyangka diri layak untuk ke syurga. Sebab itulah diceritakan di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan diceritakan dalam kitab nasihat-nasihat agama, wasiat-wasiat iman. Kitab nasihat-nasihat agama, wasiat-wasiat iman ni masyhur, popular dulu dekat Johor. Kalau hari guru, ini kitab dihadiahkan. Hadiahnya bentuk ni, Bahrul Madhi 12 jilid, Tafsir Nurul Ihsan. Kalau hari guru punya hadiah. Sekarang buah, sampul-sampul. Kalau dulu macam tu, kitab-kitab ulama-ulama muktabar diberikan, supaya jangan sampai cikgu-cikgu sekolah agama ni jahil dengan agama. Maknanya jangan luntur sedikit pun haibah kita pegang kitab lama-lama. Sebab asal kitab jawi kita. Asal tergeraknya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyati. Dari situ tergeraknya almarhum, lalu diperintahkan kepada ulama penasihatnya untuk buat satu silibus. Maka dibina Sekolah Agama Kerajaan Negeri Johor, supaya dasar pengajiannya, supaya masyarakat, rakyat faham agama. Sebab itulah berkatnya orang Johor payah nak edit sesat dulu. Payah sikit. Sebab orang bawa sikit, ada juga injek sesat lah, tapi tak banyak. Sebab dasar kita, asas-asas budak-budak dah diterapkan dengan pengajian tu, dipahamkan dengan pengajian agama yang betul. Akidahnya matan Ummul Barahin. Kerja main. Ini orang-orang ahli bid'ah takut ni matan ni. Matan namanya matan Sanusiyah, akidah Ummul Barahin. Ini kalau orang hafal ni, kalau faham ni matan ni, susah nak edit sesat. Payah nak jadi Wahabi, payah. Sebab faham ni matan ni. Tu dia. Hebat orang Johor dulu. Sebab tu Qadi Haji Abu Bakar Hassan Al-Muari, nak tengok ni contoh satu ulama Johor yang hebat ilmunya. Dia karang nama satu kitab jangka rampaian. Tahu bicara apa dalam tu? Bukan tauhid, bukan fiqh, bukan tasawuf. Jangka rampaian pada membicarakan hal masak-memasak. Nanti tengok dulu bunyi masak-masak kan. Tengok dulu masak-memasak. Sebab apa dia kata kat depan tu lebih kurang ibarahnya,
telah aku melihat, telah perhamba melihat kebanyakan daripada orang ramai masyarakat memasak dengan jalan yang salah. Salah cara masak tu. Kalau nak masak nasi biryani, biar nasi biryani yang betul, baru boleh panggil nasi biryani. Jangan main lebih-lebih kurang macam gitu. Buktinya apa dia punya petunjuk dekat situ? Bukti ulama-ulama Johor kalau bab penyelewengan masak pun tak rela, tak redha, apatah lagi kalau penyelewengan dalam bab akidah. Sebab itu kalau seorang agama kerajaan negeri Johor, kalau akidah tak lulus, munakahatnya 100%. Ya, munakahat kan? Muamalatnya 100%. Faraid 100%. Kakak saya, adik-adik saya semua 100% faraid. Handal. Oh, matematik. Matematik, faraid. So, orang kita kalau darjah 6 faraid, UIA baru buat sampai berapa je. Sebab pernah orang UIA buat rombongan, buat macam research lah. Apa, sekolah agama kerajaan Johor ni belajar sampai mana faraid. Sampai sini kami baru semester pertama. Malu dia. Malu. Apa cerita tadi? Lupa dah. Tu dia. 100%. Lagi apa lagi? Jenayat 100%. Lagi apa ada tu? Ibadat 100%, adab 100%. Tiba-tiba tauhid 35%. Agak-agak naik tak? Berjanggut engkau kat situ. Berjambang. Tak naik. Sebab tu kita dululah kalau orang Johor lah. Tak tahu tuan-tuan orang mana, saya tak tahu. Nampak jamban-jamban tak Pakistan tak apa. Orang Johor dulu kita kalau seorang agama, orang darjah 3, darjah 2 ada jambang. Dulu. Sekarang lain. Tak lulus kan? Tak lulus. Tak apalah. Rahmat cikgu, belas kasih cikgu kepada engkau, kau naik. Naik kan? Sebab tu sekarang kalau dah pakai kain coklat, seluar coklat, kalau ditanya makhluk ada perbuatan tak? Tak boleh jawab. Usahakan dia orang. Tuan-tuan belum tentu lagi kalau saya tanya macam tu. Makhluk, anak murid saya buta, tak nampak. Dia pakai kebetulan masa dia saya nampak dia pakai kain coklat tu. Saya tahu kain coklat tu sekolah khas kan. Kalau tak berubah lah. Dia. Saya kata dah habis dah periksa. Dah. Enti ambil periksa sekolah khas ya ustaz. Maknanya dah lebih darjah 6 kan? Yalah. Sekolah khas tu maknanya dah lebih darjah 6 lah. Habis dah habis periksa dah. Dapat pangkat berapa? Pangkat 1. Tira entah. Dulu kalau ustaz cakap dengan ayah pangkat 1 dekat kebun tu juga disujud syukur. Maknanya dulu susah. Nak pangkat 1 tu susah. Pangkat 2, sebab tu pangkat 2 boleh jadi cikgu. Sebab pangkat 2 tu dah kira terror dah tu. Apatah lagi kalau pangkat 2. Nasib baik imam. Maknanya orang letakkan di tempat yang betul. Nampak? Pangkat kalau pangkat 2 tu dah kira handal, dah boleh jadi guru besar. Lepas tu almarhum Cikgu Ngatimin, tu cikgu saya tu salah seorang. Itu pangkat 2. Kalau tak silap lah, sebab saya pernah tengok, curi-curi tengok kelulusan cikgu-cikgu tu. Kita menolong menyusun fahil tu. Nampak. Pangkat 2 boleh jadi. Susah. Sekarang berlambat tak? Tanyakan. Nak tanyalah, ada banyak orang sekolah khas masuk saya punya madrasah. Entah sekolah khas ni, entah sekolah khas. Ustaz bukan nak aibkan sistem pengajian tak. Cuma ustaz nak tahu orang yang dah nak masuk madrasah ustaz nak tanya satu je. Berapa sifat harus bagi Allah? Tak tanya fiqh, tak tanya ni je, akidah ni. Berapa sifat harus bagi Allah? Ni kalau tak tahu habis. Sebab kalau orang tak tahu sifat harus bagi Allah, nescaya malah nak sebut je. Jangan. Nak tanya berapa bukan apa dia. Berapa? Entah kena fahamkan soalan ustaz. Berapa? 1 ke, 2 ke, 3 ke, 4 ke? Tak nak tanya harus itu apa ni. Lama saya tunggu. Tak jawab kan? Mungkin entah tahu dalam hati malu nak cakap. Ni sekarang ustaz jawab. Satu je. Mengada barang yang mungkin, meninggal barang yang mungkin. Sebab apa wajib kita mengetahui harus bagi Allah? Sebab kalau mukallaf itu tak tahu yang harus, boleh jadi harus jadi harus jadi wajib. Rosak tak akidah? Rosak. Contoh, kita beriman Allah Ta'ala itu wajib menjadikan manusia. Rosak tak? Rosak lah. Sebab manusia itu daripada barang yang mungkin.
Sebelum kena jadi dipanggil mungkin, dah kena jadi dipanggil makhluk. Bila dah macam gitu dibaharukan, maka dipanggil sekalian yang baru. Jadi kalau engkau kata Allah Ta'ala tu wajib menjadikan yang mungkin, maknanya Tuhan lemah sebab digagahi kena. Tu nampak. Katalah kalau bukan wajib, mustahil pula jadinya. Dah mustahil, Tuhan jadikan yang baru, lagi tak terima pada akal. Akal yang sihat tak terima. Sebab tu dipanggil ilmu akidah, belajar dengan hukum akal. Hukum akal nak jadi Mu'tazilah ke? Tak. Nak bersihkan akal supaya setuju dengan barang yang ada pada syarak, supaya menyokong syarak. Syarak kata fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahawa saya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dan tu kita kena mengaku Tuhan tu Allah je. Jadi dia kena apa yang kita dakwa dengan apa yang Allah dakwa. Jadi akal ni nak bantu. Sebab tu kena bersihkan akal. Kata Imamul Haramain, guru kepada Imam Ghazali, jikalau seseorang itu menolak hukum akal, dia tak berakal. Walau dia dah banyak sijil, walau dia dah belajar banyak, duduk kat mana-mana jamiat. Tahu jamiat? Universiti lah. Walau duduk kat mana-mana sekalipun, tapi yang katanya akal tak bersih dari sudut dalamannya, tak boleh. Sebab tu kadang-kadang mutaakhir ini yang menolak pengajian sifat 20 orang yang pandai-pandai. Tu dia. Nampak? Sebab tu katanya baba-baba mengaji dekat pondok tu, dia kata yang mengaji kitab-kitab kuning je, tak mengaji apa pun, mengaji kitab-kitab biasa je. Dia kata meskipun kami ni cili yang tak duduk dekat supermarket, tu dia. Sebab orang-orang cerdik pandai ni kutuk, apa mengaji kitab-kitab kuning ketinggalan zaman. Apa duduk dekat pondok asyik dengan kain. Tak ikut peredaran zaman. Zaman Terengganu. Tak ikut peredaran zaman. Lalu dia pun jawab, ya memanglah kita ni bukan cili yang duduk kat supermarket. Kita ni cili yang ditanam tepi-tepi parit je. Tapi jaga, yang duduk kat supermarket tu nampak sampul luar je macam ganah, tapi dia punya pedas tak berapa pedas. Yang pedasnya cili yang duduk kat tepi parit tu juga. Sekali dia ketap gitu, ditenyehkan dengan lada pula, dengan kicap pula, bau berasa makan. Yang itu action je lebih kadang-kadang. Tu jaga-jaga tu. Jaga-jaga tu. Nampak macam handal sangat ilmunya. Ya Allah, macam sarang labah-labah rupanya. Nampak je hebat, gaib dengan kuku je habis. Faham? Beza ilmu yang tak barakah dengan ilmu yang barakah. Itu dua alasan. Tu. Baik. Kemudian seluruh rahsia-rahsia dan makna-makna Al-Quran terhimpun dalam surah Al-Fatihah. Jam tu betul ke 6 suku tu? Tu waktu Mekah. Jam mati. Kau main lagi handal surau, kipas besar, bateri jam tak boleh. Betul kan lah. Senang sikit saya nak tengok, kalau gini dah teling gini. Itu susah. Mata tak berapa nak cantik sangat. Macam-macam request. Seluruh isi-isi makna tafsir dalam Al-Quran itu terhimpun dalam surah Al-Fatih. Sebab itulah surah Al-Fatihah itu dipanggil dengan sir yang besar, Al-Fatihah. Apa-apa baca Fatihah, Fatihah, Fatihah. Buka, tutup, Fatihah. Segalanya Fatihah. Linnabil karim wa ashabil kiramil Fatihah, 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 Fatihah. Amalan zikir-zikir ulama-ulama muktabar, Fatihah, Fatihah, Fatihah. Sebab apa? Rahsia Al-Quran semua dalam tu, dalam Fatihah tu. Dipanggil pun Fatihah surah pembukaan kerana membuka asrar, rahsia-rahsia Allah Ta'ala. Sebab tu jangan main-main Fatihah. Alhamdulillah, keistimewaan umat baginda Rasulullah SAW, 5 waktu wajib baca Fatihah. Tak baca Fatihah tak boleh. Atau baca Fatihah salah tajwid, letak hukum jadi hukum jali kat situ. Kesalahan yang nyata merubah makna tak boleh. Jadi batas sembahyang. Kemudian seluruh rahsia-rahsia makna dalam surah Al-Fatihah terhimpun dalam basmalah. Inilah yang kita nak sebut malam ni. Bismillahirrahmanirrahim ni. Seluruh rahsia-rahsia dan makna-makna basmalah terhimpun dalam huruf ba pada awal basmalah tu.
Ba tu. Sebab apa ba tu jadi berhimpun rahsia di situ? Sebab rahsia kaun. Istilah kaun ni mungkin jarang kita dengar. Atau rahsia arwah itu, arwah. Sebab sebelum daripada kita keluar ke alam dunia ni, dia ada satu alam namanya rahim. Sebelum rahim tu dipanggil alam tu, alam ruh. Ruh yang belum memakai pakaian yang macam, belum apa panggil kostum, alah yang macam kulit ni apa semua ni lah. Sebelum lagi gitu dia panggil alam arwah tu. Arwah tu sekalian roh, sama ada orang beriman ataupun orang kafir, ditanya oleh Allah Ta'ala, alastu bi rabbikum, adakah aku Tuhan kamu sekalian? Maka yang lain semua menjawab, qalu bala. Mereka pun jawab, bala, ya. Tak ada seorang pun kata tak, ya. Dan seawal-awal orang yang menyebut ya itu, iaitulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan di sisi orang arif, ini upgrade sikit syarah, dipanggil Abu Ruh. Tak payah syarah lebih-lebih lah, dia kata sesat pula. Jadi sekalian roh mengatakan bala. Jadi daripada bala tu yang dalam Al-Quran tu, bala syahidna, ya kami menyaksikan. Bala tu ya, maknanya benar, membenarkan. Alastu bi rabbikum, bala. Macam kita bacalah, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Kan sunat baca bala wa ana mina wa ana ala zalika minasyahidin. Ya, saya di atas perkara tu jadi orang-orang yang menyaksikan. Ini bala, ya, memang kami menyaksikan bahawasanya engkau adalah Tuhan. Jadi bila keluar alam dunia lupa terus. Ada sebahagian lupa, ada sebahagian tak. Yang sebenarnya tu ada syarah lain, tapi tak apa. Yang kita faham secara zahir macam gitu. Ada orang beriman, ada orang yang kafir. Ada yang matinya beriman, asalnya awalnya nampak kafir. Dia gitu. Ada yang awalnya kafir, hujungnya beriman. Ada yang mula-mula beriman, nampak zahir di muka bumi Allah Ta'ala ni, hujung kafir. Ada yang awal beriman, mati beriman. Itu yang dapat rahim Allah Ta'ala. Rahim ni maknanya ar-rahim tu, sifat rahim tu. Jadi sebab itulah dalam Al-Quran tu dia kata, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Apalah? Berebut orang nak hafal. Sebab apa? Lepas seksa kubur. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Dia yang menjadikan hidup dan mati supaya menguji. Liyabluwakum, untuk menguji kamu. Ayyukum, siapa di antara kamu, ahsanu amala, yang terbaik, yang paling baik amalannya. Ini ayat zahir, jangan kita faham salah. Kadang-kadang tengok penceramah baca ayat tu, lepas tu disyarahkan, alahai, ngapa fahamnya macam ni? Bukan Allah ciptakan kita, lepas tu Allah nak tengok kita ni bagus ke tidak. Kalau begitu, singkatlah ilmu Tuhan. Ni kadang-kadang haram baca Al-Quran, terjemahannya faham sendiri. Sebab itu berhajatkan kepada tafsir, belajar tafsir. Dia yang menjadikan hidup, dia yang menjadikan mati. Dia yang menciptakan kamu, kemudian dia nak menguji kamu, nak mengibraskan barang yang telah maktub dalam takdirnya. Siapa yang nampak jahat, siapa yang nampak baik. Kalau satu orang Allah jadikan baru Allah nak tahu, maknanya ilmu Allah Ta'ala tak panggil nyata, ilmu Allah Ta'ala tak panggil qadim. Tu dia kena mengaji sifat 20 tu. Sebab di situ ada perbahasan ilmu Allah Ta'ala. Lagu mana ilmu qadim ni? Atas jalan darurah, ambil sekejap sifat tu. Sebenarnya sifat tak beza daripada zat, tak pisah. Tapi darurah, bahaskan sifat tu. Sebab dengan bahas sifat tu, barulah kita mengetahui kesempurnaan Tuhan. Kenapa wajib Tuhan tu alim? Kerana ilmunya qadim. Ilmunya qadim tu apa? Salah satu daripada sifat ilmunya, tak menelik. Bukan baru tahu dah cipta. Baru tahu. Dia begitu. Elok-elok masukkan neraka, masukkan ke syurga lah pula. Bukan. Tuhan tu maha sempurna. Baru kena belajar. Itu ayat zahir dipanggil. Macam beginilah.
Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu. Nampak? Innallaha, sesungguhnya Allah Taala, la yughayyiru ma. Yang ni tak ada mat. Jangan yughayyiru. Nampak sangat baca Quran salah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tak pernah mengubah nasib suatu kaum. Yang dipanggil nasib nisbah takdir. Hatta, sehinggalah yughayyiru, mereka itu mengubah ma bi anfusihim, barang yang ada pada mereka daripada takdir. Ini ayat zahir. Yang sebenar takdir tak berubah. Kalau takdir berubah, ilmu Allah Ta'ala berubah-ubah. Kalau ada nama berubah-ubah, itu sifat baru. Habis macam mana nak fahamkan? Kena belajar baru faham. Kita bukan macam sahabat-sahabat Nabi SAW. Mereka berperang dengan 3 kul cukup. Sebab apa? Gurunya ketika itu Rasulullah SAW. Direct faham. Kita ni zaman berubah-ubah, berhajatkan kepada orang alim juga. Sebab tu wasilah kita ulama-ulama muktabar yang meninggalkan kitab-kitab mengaji lah tu. Belajar lah tu, baru faham. Barulah semayang ketika itu semayang ahli tauhid. Baru benar semayang kita dari sudut syariatnya benar. Dalaman pegangan akidahnya benar. Lalu tasawuf di dalamnya. Tak boleh riak takabur semayang. Itu benar. Sebab tu 3 perkara ni tak boleh lagi kan? Habis tu ingat 3 perkara boleh begitu je. Tak, jalan dia belajar. Seperti mana sahabat-sahabat baginda Rasulullah SAW mengambil daripada Rasulullah SAW. Kemudian turun pula sahabat mengajar. Kemudian turun pula yang tabi'in mengajar. Kemudian tabi'in ulama dia gitu. Sebab hukum al-wasilatul hukmul maqasid. Wasilah-wasilah itu hukum bagi maksud. Walaupun maksud kita Allah, tapi kita belajar dengan ulama supaya sampai kepada Tuhan. Macam tu. Supaya faham sunnah Rasulullah, syariat agama Nabi Muhammad SAW. Gitu. Batulah kata Maulana Zakaria Al-Kandahlawi, pengarang kitab Fadailul Amal. Seorang muhaddithin yang alim, wara', waliullah. Dia kata, wahai orang-orang yang nak ke Kaabah. Nampak tu? Ayat dia. Wahai orang-orang yang nak ke Kaabah, kenapa kamu ambil jalan ke Turkistan? Wahai orang-orang yang menyangka dirinya berbuat baik, beramal soleh, sembahyangnya tak tinggal, tapi sayang kamu membiarkan kebodohan dan kejahilan dalam diri kamu sehingga kamu duduk dalam hadrah yang baik tetapi tak sampai kepada Tuhan. Sebab apa? Kejahilan tu. Sebab tu hinanya kejahilan. Dalam syair mengatakan, syair ulama-ulama sufi mengatakan, orang yang jahil itu ibarat orang yang sudah mati meskipun jasad, meskipun rohnya belum dicabut oleh malaikat Israel. Orang-orang yang jahil itu ibarat mayit meskipun belum lagi jasadnya dikuburkan. Sebab tu kata Imam Syafi'i dalam kitab ni nanti disebut, jikalau ada orang itu tidak kasih akan ilmu, tinggalkan sahaja. Kerana sudah tentu tiada bermanfaat kamu bersahabat dengan dia. Jangan. Tu. Baik, sebelum mengakhiri ini insya-Allah saya bawakan 6 perkara kata Imam Syafi'i. Akhilan tananal ilma illa bisittati. Pernah dengar tak nasyid dia? Dalam IQ ada keluar. Tak perasan Ustaz. Yang sebenarnya tak tahu bahasa Arab. Dia kata tu, akhilan tanal ilma. Illa sitatin. UNIC yang nyanyi tu. Itu kalam Imam Syafi'i. Akhilan tanal ilma illa bisitatin. Saumbika bitafsiliha wa fi bayani. Wahai saudaraku, aku sebut kepada engkau 6 perkara. Tidak sampai ilmu itu melainkan dengan 6 perkara ni. Sekejap saya ambil sikit. Saya tak lewat. Sebab ada kelas lagi lepas Syak. Aku sebutkan dengan jelas secara tafsil perinci 6 perkara ni. Apa dia? Pertama, zakaun, hirsun, ijtihadun, wa bulghatun, suhbatul ustaz, tuluz zamani. Nanti terjemahkan dah.
Saya terjemahkan. Zakaun, satu, kena pandai. Boleh kita boleh pandai. Apa dalil? Mengira duit pandai. Boleh pandai. Kena pandai. Dia tak boleh jadi macam Pak Pandai gitu, tak boleh. Dia tak boleh dungu secara terus menerus. Tak boleh. Dia kena buat anjakan diri dia supaya dapat terima apa yang dia belajar. Dia kena pandai juga. Kena usaha macam nak beroleh kepandaian tu, mesti jadikan diri dia pandai supaya ilmu tu mudah masuk. Zakaun, hirsun. Dia ada sebab lah jadi pandai tu. Habis kalau dah tak bawa kita, guru bercakap setiap kali, kalau sekali-sekala tidur tak ada masalah. Ini daripada awal mengaji 5 tahun tidur. Mana nak datang zakatnya? Tak boleh gitu. Jadi kepandaian kena ada. Maknanya kalau muda belajar lagi bagus, fresh. Muda-muda fresh. Sebab tu budak-budak tahfiz saya tak biarkan gitunya. Saya letakkan juga kitab. Biar mengaji kitab. Kalau tidak nanti suruh jadi imam, fiqh tak tahu macam mana. Walaupun 30 juzuk cair, kepala bawah kaki atas boleh baca, tapi fiqh tak tahu, tak boleh, tak sah sembahyang. Akidahnya tak betul, tak boleh. Kalau dia khusyuk, yang lain belakang dapat. Ya tak? Jadi kita nakkan jadi imam hafizul Quran, khusyuk dalam sembahyang. Tak dapat banyak sikit pun, belakang sikit. Kalau dah imam tak khusyuk, belakang lagi berat. Sebab nama imam. Tu. Yang kedua tu apa tu? Hirsun, bersangatan nak, minat. Mesti ada keberanian yang kuat pada ilmu tu. Kalau sekarang ni tak berapa nak semangat, cuba usahakan macam mana nak minat. Ya tak? Macam orang cinta, kahwin tak cinta, usahakan supaya rapat hubungan tu. Dia jadi macam tu. Ijtihadun, mujahadah, kesungguhan. Walau apa jua rintangan yang kata nama pergi ke majlis ilmu, tak ada buat alasan, pergi juga. Macam Imam Syafi'i, sakit-sakit datang majlis gurunya, lalu gurunya mengatakan, wahai Syafi'i, dah tak payahlah, dah setara macam gini kau uzurlah, duduk saja di rumah, terima rawatan, rawat diri kamu, rehat di rumah. Kalau dah macam gini, teruk kan, penyakit Imam Syafi'i terkadang-kadang tu teruk juga. Tapi dia datang juga. Lalu jawab Imam Syafi'i kepada gurunya, wahai guru, bagaimana nak duduk dekat luar? Bagaimana nak duduk dekat rumah? Sedangkan ubatku berada di sini. Ubat dia majlis ilmu. Kita, ustaz guru belum cakap lagi, suruh duduk kat rumah. Dia buat keputusan dah. Dia dah buat keputusan. Asal tak datang, semua sikit lah. Gitu. Nampak? Dia buat WhatsApp tu gitu je sudah. Gitu. Ada lambang tu je kita dah faham dah. Belum sempat cakap lagi. Kalau dah macam gini, awak rehatlah. Ni dah teruk ni. Tak. Dia sendiri buat keputusan. Minta maaf, hari ni tak dapat nak datang. Yelah. Sebab tu kena ada kesungguhan. Ijtihadun wa bulghatun, kena ada pitih juga orang mengaji. Untuk apa pitih tu? Supaya bertambah lagi barakah. Sebab orang paling susah nak keluar duit. Jadi kalau talibul ilmi itu, penuntut ilmu tu keluar duit, barang yang dia sayang tu, paling sayang ni duit lah sekarang. Susah kan nak keluar kan? Susah. Mungkin kita kata senang sebab kita banyak duit. Kat setengah-setengah orang susah kan? Tapi untuk belajar, kalau dia keluarkan, itu bertambah lagi. Lan tanalul lan tanalu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Yang membawa kamu yang paling susah sekali kamu nak keluarkan, itu duit lah. Harta kebiasaannya. Sebab manusia tu kasihkan harta. Tu. Kalau keluar, barakah. Walau RM1, RM2 beli kertas, beli pen. Syekh Abdul Qadir Jilani, ibunya beri dia duit. Peninggalan siapa? Arwah ayahnya. Ni ayah kau pesan, duit ni kau guna untuk pergi belajar. Tak banyak, ni guna duit. Duit wasilah. Sebab anak murid dianjurkan beri hadiah kepada guru. Sebab dari situ keberkatan. Saya bukan nak kempen apa ni, tapi memang begitu cakap dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Saya gila bagi orang yang mengasihi akan orang-orang yang alim lah. Saya tak alim, jadi tak payah bagi saya. Kepada orang yang inginkan anaknya alim, hendaklah memberi sesuatu kepada gurunya. Memberi sesuatu. Ingat, memberi sesuatu boleh saja gitu je. Ambil daripada mana-mana kedai, ambil gitu ke? Guna duit kan? Itu dia cerita. Kemudian wasuhbatul ustaz, kena ada guru yang mursyid, yang benar pada ilmunya, baru betul jalan.
Kalau tak, jangan. Sebab itu syarat-syarat nak terima guru tu, dia ada syarat-syarat dalam kitab Ta'lim wa Muta'allim, adab penuntut. Itu lagi akan dibahaskan. Kemudian watuluz zamanin, panjang masa belajar. Ada orang tak boleh lah, susah, pening lah kepala kawan apa semua sambil-sambil ngeteh tu. Pening lah. Apa pasal? Belajar tak boleh masuk lah apa semua. Berapa hari dah belajar dah? Dah banyak kali juga. Yelah, banyak kali tu berapa kali? Adalah dalam bang 1-2 kali. Engkau belajar tiap-tiap hari ke? Taklah. Habis sebulan sekali. Habis kalau ustaz tu penting, tak ada kelas kan? Tak ada. Tapi kau cakap macam tiap-tiap tahun, macam setiap-tiap tahun tu sebulan penuh kau belajar. Kita punya hati sudah berkarat lama, tuan-tuan. Tak belajar sudah lama. Tiba-tiba nak fahamkan, duduk dalam majlis nak fahamkan begitu saja, mengaji tauhid lah tu. Boleh kita ambil keputusan, alah tak faham lah. Boleh. Sabarlah dulu. Sabar dulu. Dengar, kalau dah rasa 100 tahun belajar tak faham, itu lain lah. Nak cakap pening-pening. Dah awak berkarat dalam, nak bersihkan tu ingat senang ke? Ustaz yang duduk tu macam mana aku nak berikan? Dia pun nak belajar juga, sebab kadang-kadang dia berhadapan dengan anak-anak murid di pondok, senang. Sebab ada asas. Bahasa Arab dah tahu. Kadang-kadang dia diminta mengajar di surau. Kadang-kadang anak murid yang kat surau tu, dia tak tahu latar belakang macam mana. Dulu kerja apa, belajar ke tidak agama, tahu ke tidak bahasa Arab. Jadi dia nak sesuaikan keadaan dia tu pun ambil masa juga. Yang ni kita terus buat keputusan, aku pening. Dulu masa muda-muda tak nak belajar. Tapi saya tak nak cakap orang tu tak. Bukan bermakna macam itu. Tapi bila kita tu sabarlah belajar. Katanya Syekh Syafi'i rangkul dalam kitabnya, sikit lagi sikit lepas ni azan. Telah memetik oleh aku perkataan guruku di Masjidil Haram Makkahul Mukarramah. Kata mereka, katanya salah seorang syekh tu, sekurang-kurang alim 40 tahun. Kalau bohong, tuan-tuan ambil terjemahan kitab Ta'lim wa Muta'allim, tajuknya Pelita Penuntut. Dia bahaskan tentang perkataan Imam Syafi'i, ambil bahagian tuluz zamani, dia cakap apa? Sekurang-kurang aku memetik perkataan daripada masyayikh tu sana, Masjidil Haram, ketika aku belajar dulu. Sebab orang Fatani banyak belajar di Makkah, belajar di Makkah. Mazhab Syafi'inya belajar di Makkah. Ulama-ulama dulu duduk di Makkah, ulama mazhab Syafi'i kebanyakan dia belajar kat situ. Dia kata sekurang-kurang alim 40 tahun. Kita baru 3-4 tahun rungkai mazhab Syafi'i. Nampak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ulikal khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala li haqq qadri miqdaril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.